Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang konsep para Rasul Ulul Azmi. Nama saya Muhammad Nazri bin Muhammad Yamin, memegang nomor kad metrik I20104457. Definisi Ulul Azmi dari segi bahasa, azmi diambil daripada perkataan azam, dan dalam bahasa Melayu dia tekad. Manakala dari segi istilah pula, Rasul Ulul Azmi bermaksud para rasul yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana ketabahan dan juga kesabaran mereka di dalam menghadapi kaum mereka sendiri. Pada slide ini saya akan membentangkan tentang faedah daripada tugasan ini. Yang pertama, kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah para Ulul Azmi ini kerana mereka telah mengarungi pelbagai cabaran dan juga dugaan untuk menghadapi kaum mereka. Oleh itu, terdapat beberapa kisah mereka yang mungkin boleh kita adaptasikan di dalam hidup kita pada hari ini. Yang kedua pula ialah, kita boleh mencontohi sifat-sifat mereka. Al-maklum, sebagai manusia biasa, kita dipenuhi dengan sifat-sifat terkeji, sifat-sifat keji, sifat-sifat buruk. Oleh yang demikian, sifat-sifat para anbiya seperti penyabar, penyayang, bijaksana, boleh kita contohi dalam hidup kita. Dan yang ketiga pula ialah, kita dapat mengetahui apa kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya. Saya akan membentangkan ini di dalam sebuah slide secara ringkas saja, kerana jikalau saya panjangkan, terdapat berbagai cerita, berbagai khilaf yang mungkin perlu disentuh. Dan yang keempat pula ialah, kita dapat mengetahui akidah sebenar umat Islam. Apabila kita mengkaji semula seruan para anbiya, khususnya para Rasul Ulul Azmi, mereka mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kukuh ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Syarat pertama untuk menjadi orang Islam adalah mesti mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan manusia khususnya Muslim itu wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir, kita akan dapat mengetahui keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu, Rasulullah memiliki banyak keistimewaan. Tetapi pada pembentangan saya ini saya akan menyenaraikan sedikit saja keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada slide berikut saya akan membentangkan biodata para Rasul Ulul Azmi secara ringkas. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Baginda merupakan Rasul yang pertama diutuskan untuk berdakwah terhadap kaum yang sesat. Baginda merupakan orang yang pertama ditolak ajakan dakwanya, bahkan oleh ahli keluarganya sendiri. Setelah sekian lama baginda berdakwah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya dengan menenggelamkan mereka semua di dalam sebuah bencana banjir pada ketika itu. Pada Nabi seterusnya merupakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda adalah Nabi bapa kepada para anbiya, dan baginda mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Pada awalnya baginda berdakwah di kota Babylon, yaitu kota Irak, namun malangnya dakwanya juga ditolak bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya setelah Raja Namrud menyiksa baginda mengambil keputusan untuk keluar dan menetap di kota Palestina. Ketika itulah baginda telah meletakkan istrinya Siti Hajar di kota Mekah dan membangunkan kota Mekah. Nabi seterusnya pula ialah Nabi Musa alaihi salam. Baginda adalah salah seorang nabi yang berbangsa Bani Israel, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim juga. Baginda berdakwah di kota Mesir dan baginda berdakwah terhadap Raja Fir'aun pada ketika itu. Namun malangnya, dakwah baginda juga ditolak oleh kaum Fir'aun. Bahkan mereka mencabar Nabi Musa agar bertaruh atau berlawan dengan sihir para ahli sihir Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa, dan Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya terhadap Fir'aun. Pada akhirnya Nabi Musa meninggalkan Fir'aun, dan pada ketika itu, ketika Nabi Musa menyeberangi lautan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Pada akhir perjalanan dakwah Nabi Musa alaihi salam,
Bani Israel sendiri meninggalkan ajakan Nabi Musa, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sesat selama 40 tahun. Nabi yang keempat pula ialah Nabi Isa ibni Maryam. Baginda merupakan salah seorang nabi yang lahir tanpa ayah, dan baginda juga berdakwah terhadap kaumnya serta mengingatkan kesesatan rahib yang dilakukan pada ketika itu. Akibat daripada hasutan para rahib terhadap Raja Rom, Nabi Isa diperintahkan untuk dihukum oleh Raja Rom pada ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam daripada hukuman tersebut. Dan nabi terakhir Rasulul Azmi ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sedia maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masehi, dan baginda dilantik menjadi seorang rasul pada tahun 610 Masehi. Ketika baginda menjadi rasul, dakwah pertama beliau di kota Mekah. Namun setelah melalui pelbagai cobaan dan juga cabaran, orang-orang Madinah datang ke kota Mekah untuk memanggil beliau bagi menjadikan beliau seorang pemimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk kota Madinah pada ketika itu. Apabila baginda berhijrah ke kota Madinah, disitulah berlakunya beberapa siri peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan juga sebagainya. Pada akhirnya, baginda berjaya membuka semula kota Mekah dan menjadikan itu sebagai kota kedua umat Islam setelah kota Madinah. Demikianlah biografi ringkas para anbiya. Kelebihan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan, sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur derhaka. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam hidup selama 950 tahun. Kelebihan kedua pula ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah olehmu, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah terhadap kaumnya, dan baginda berdakwah dalam satu tempo yang sangat panjang disebabkan Allah mengurniakan baginda umur yang sangat panjang. Kelebihan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125 yang bermaksud, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Perkataan Ibrahim menjadi kesayangannya bermaksud, dan di dalam bahasa Arabnya ialah Khalilullah. Manakala kelebihan kedua Nabi Ibrahim pula ialah baginda merupakan bapa kepada para anbiya, iaitu kepada bangsa Arab dan juga bangsa Israel, di mana zuriat Nabi Ibrahim terdiri daripada Nabi Ishaq yang menurunkan zuriat kaum Yahudi, dan juga Nabi Ismail yang menurunkan zuriat kaum Arab. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim merupakan arkitek dalam pembinaan Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa di dalam firman Allah ayat 35 dalam surah Ibrahim yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala." Kelebihan Nabi Musa. Kelebihan pertama Nabi Musa ialah baginda boleh membelah laut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 yang bermaksud, "Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian, lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar." Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah membelah laut, di mana setiap-tiap bahagian itu tingginya seperti tinggi sebuah gunung. Kelebihan kedua pula ialah Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan mukjizat Nabi Musa, di mana tongkatnya boleh berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 107 yang bermaksud,
Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Hal ini menunjukkan Nabi Musa itu, tongkat yang dia lempar itu menjadi ular, bukannya sihir, bukannya apa, tetapi ular yang benar. Kelebihan ketiga pula ialah tangan Nabi Musa bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 32 yang bermaksud, masukkan tanganmu melalui belahan dada bajumu, nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat, dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut, nescaya hilanglah takutmu. Dan kelebihan terakhir pula ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala terhadap orang yang menyiksa Bani Israel. Demikian adalah sebahagian kelebihan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 130 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan supaya mereka insaf mengambil pelajaran. Hal ini akibat daripada Fir'aun menyiksa bangsa Israel yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, kelebihan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 31 yang bermaksud, ia menjawab, sesungguhnya aku ini ialah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ini menunjukkan sejak kecil lagi Nabi Isa telah menjawab fitnah yang telah dilontarkan kepada ibunya bagi membuktikan bahawa Nabi Isa itu bukanlah anak luar nikah ataupun anak lahir daripada hasil zina. Dan yang kedua pula ialah Nabi Isa ini dilahirkan tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Firman ini menunjukkan Siti Maryam terkejut kerana dipertemukan dengan seorang malaikat. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Hal ini menunjukkan Siti Maryam mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh manusia sebelum dan setelahnya. Kelebihan yang ketiga, Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 49 yang bermaksud, aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan yang keempat pula, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Kelebihan atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kitab Al-Quran yang merupakan salah satu kitab terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Kelebihan kedua pula ialah baginda adalah orang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Ini berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud daripada Abdullah bin Faruq, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku ialah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku ialah orang pertama yang bangkit daripada kubur. Hadis riwayat Muslim. Manakala kelebihan ketiga pula ialah baginda merupakan nabi dan rasul paling akhir diutuskan. Sesungguhnya para anbiya itu berjumlah 124,000 orang. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul dan nabi yang paling akhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariat para nabi, syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Kelebihan yang keempat pula, Allah Subhanahu wa taala memurniakan baginda umat yang terbaik. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Dan kelebihan terakhir pula ialah baginda akan memberi syafaat kepada umatnya. Ini berdasarkan hadis tadi dan sambungannya ialah, aku ialah orang yang paling dahulu memberikan syafaat dan aku ialah orang yang paling dahulu diberikan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan Rasulullah itu adalah orang pertama yang memberikan syafaat, memandangkan baginda adalah penghulu pada anak-anak Adam. Terdapat banyak lagi kelebihan Rasulullah yang boleh kita kaji di dalam kitab seperti
Asy-Syama'il Muhammadiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Pada slide seterusnya saya akan membentangkan kitab yang diwahyukan kepada para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam tidak diwahyukan apa-apa kitab, namun baginda dikurniakan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda tidak dikurniakan apa-apa kitab, namun baginda dikurniakan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat mengatakan baginda menerima sebanyak 20 suhuf. Manakala Nabi Musa alaihi salam pula, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan baginda kitab Taurat untuk dijadikan panduan. Manakala Nabi Isa alaihi salam pula, baginda dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil untuk dijadikan panduan terhadap kaumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman, panduan dan juga garis pengajaran yang perlu diikuti oleh umat Islam pada hari ini dan sampailah hari kiamat. Sekian itu saja sebagai penutup. Saya ingin membaca firman Allah yang berbunyi, "Teruslah bertakwa kepada kami dan ingatlah ketika kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian setia mereka dan khasnya dari engkau sendiri wahai Muhammad, dan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa ibni Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang setia teguh bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka." Surah Al-Ahzab ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengambil janji setia, yaitu agar para anbiya ini menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan untuk melaksanakan tugas mereka. Sekian itu sahaja pembentangan saya. Sekiranya ada kekurangan, saya memohon maaf, dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya di grup WhatsApp insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.